Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom dan salam sejahtera. Hari ini kita akan terus lihat ajaran Yesus dari atas bukit. Tolong buka ke Matius 6. Matius 6 ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka berdoa sambil berdiri di samaha dan di simpang jalan supaya dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka itu sudah pun mendapatkan ganjaran mereka. Ini tentang doa. Ini tajuk ini ada banyak aspek. Bila kita nak bincang tentang doa, ada banyak aspek. Tapi hari ini kita akan lihat ayat 5. Di sini Yesus telah bermula. Dia kata, apabila kamu berdoa. Apabila kamu berdoa. Ini doa ini. Walaupun kita semua tahu ini adalah satu disiplin yang sangat penting dalam kehidupan seseorang pengikut Yesus. Walaupun kita tahu kita mesti berdoa. Mungkin kita telah dengar ajaran tentang doa. Mungkin padri-padri atau penginjil pun telah menggalakkan kita untuk berdoa. Tapi nak berdoa, walaupun kita tahu kita mesti berdoa setiap hari, kadang-kadang memang susah nak berdoa. Kita hanya cari Tuhan, kita kadang-kadang kita minta padri atau pemimpin gereja untuk berdoa bila kita menghadapi masalah. Mungkin sebab ada seorang anak yang sakit, atau seorang ahli keluarga yang telah masuk ke dalam hospital. Bila kita ada keperluan, baru kita akan cari padri atau seseorang untuk berdoa untuk kita. Sebab kita dalam kehidupan kita sendiri, kita mungkin langsung tak berdoa. Bila kita kadang-kadang kita ikut kebaktian di gereja, itu pun bukan kita yang berdoa, pemimpin yang buat doa syafaat. Kita ikut saja. Tapi doa ini satu disiplin, bukan untuk padri, bukan untuk pemimpin-pemimpin gereja. Doa ini adalah untuk semua pengikut-pengikut Yesus. Sebagai anak-anak Allah, kita mesti belajar dan kita mesti berdoa setiap hari. Ini adalah ajaran Alkitab. Di sini kita baca, Yesus mula, apabila kamu berdoa. Bukan Yesus kata, kalau kamu berdoa, inilah cara kamu berdoa. Bukan. Dalam bahasa English, when you pray, not if. Bila Yesus kata dia, apabila Yesus menganggap, setiap orang yang telah berkumpul di bukit untuk mendengar ajaran Yesus, mereka semua pun nak berdoa. Sama juga hari ini. Yesus menganggap kita sebagai anak-anak Allah, kita pun akan berdoa setiap hari. Oleh itu dia kata, apabila kamu berdoa.
Ini macam makanan. Kita semua tahu kita mesti makan. Ini musim MCO pun. Masa MCO, kita pun telah diberi kebenaran untuk keluar untuk beli makanan. Sebab kita mesti makan. Kalau kita tak makan, tak ada lagi lah. Betul. Sebab tubuh kita mesti, untuk tubuh kita mesti makan dan minum. Dan bukan saja kita makan dan minum apa-apa saja, kita mesti makan apa yang baik untuk kesihatan kita. Seperti itu untuk kehidupan rohani, kita mesti berdoa. Kalau kita tak berdoa, kebuluran kehidupan rohani, spiritual famine. Dan bukan saja bila kita berdoa, seperti yang Pari kata, kita mesti tahu apa yang kita harus makan. Kita mesti makan makanan yang khasiat, yang baik untuk kesihatan, bukan kita makan apa-apa saja. Sama juga seperti dalam kehidupan rohani. Kita mesti berdoa, kita mesti mau tahu cara kita berdoa, mengikut ajaran Alkitab. Dan dalam kehidupan Yesus, kita lihat, kadang-kadang ada orang kata, saya tak ada masalah, Padri. Saya terlalu sibuk nak saya bangun awal pagi, pergi ke gereja, balik rumah gereja. Tapi bila kita lihat dalam kehidupan Yesus, Yesus lebih sibuk daripada kita semua. Kemana-mana saja Yesus pergi, ramai orang yang telah berkumpul. Mereka nak mendengar ajaran. Mereka nak disembuhkan dari penyakit-penyakit mereka. Sampai Yesus tak ada masa untuk makan. Kita semua ada masa untuk makan, betul. Sampai Yesus tak ada masa untuk makan. Mereka ramai orang. Kita tahu beribu-ribu orang yang kadang-kadang berkumpul untuk mendengar ajaran Yesus. Walaupun dia terlalu sibuk, dia telah ambil masa untuk berdoa. Kita baca awal pagi, Yesus telah keluar untuk berdoa. Sebelum Yesus ditangkap, apa yang Yesus telah buat? Yesus telah berdoa di kebun Getsemani. Kalau Yesus telah jadi satu contoh untuk kita. Kalau Yesus dan nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka semua berdoa. Dalam perjanjian baru kita pun baca, sebelum rasul-rasul mengambil satu keputusan, mereka telah berdoa. Gereja telah berkumpul dan berdoa. Sebab mereka nak tahu apakah kehendak Allah. Doa itu, kita tak ada pilihan. Saya tak boleh kata, saya tak ada masa. Saya terlalu sibuk. Kadang-kadang ada orang yang jemput orang lain untuk berdoa untuk mereka. Saya pernah, kadang-kadang ada jemaah yang jemput padri, minta padri berdoa untuk anak-anak mereka. Kadang-kadang padri tanya, kamu, saya boleh berdoa, tak ada masalah. Kamu pun berdoa lah. Kamu ada berdoa kah? Dari senyuman saya tahulah, dia tak berdoa. Dia nak padri berdoa. Dia nak pemimpin berdoa. Ini yang masalah, sebab kita tak belajar, kita tak berdoa. Kita terpaksa bergantung kepada orang-orang yang lain. Macam kita suruh seorang kawan atau ahli keluarga, tolong makan untuk saya. Saya rasa lapar, you tolong makan.
Boleh kah? Kalau kamu lapar, kamu mesti makan. Betul. Untuk kesihatan diri sendiri, kamu sendiri makan. Seperti itu, doa pun sama juga. Kita mesti belajar untuk berdoa sebab itu adalah satu disiplin dalam kehidupan kita sebagai Kristian. Pari boleh berdoa bersama. Ahli-ahli gereja boleh berdoa bersama kamu. Tapi kamu mesti berdoa. Ini tak ada pilihan. Bila kamu tak berdoa, kamu hanya kehidupan rohani akan jadi lemah. Dan kamu akan buka pintu kepada roh jahat. Bermacam-macam yang boleh berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada orang kata, "Pastor, anak saya tak boleh tidur. Dia menangis saja." Mereka akan cari padri. Bolehlah, padri boleh datang dan berdoa. Tapi kalau kamu sudah tahu berdoa, kalau disiplin doa adalah macam kamu makan makanan, kamu sendiri boleh berdoa, bukan? Oleh itu, kamu mesti berdoa. Doa itu tak ada pilihan. Yesus telah menganggap kamu akan berdoa. Dan bila kita berdoa, minggu ini kita akan terus lihat tentang doa. Ada banyak aspek, tapi kita akan lihat dari ajaran Yesus Kristus. Ayat 7, Pari akan baca untuk kamu. Ketika berdoa, jangan curah-curahkan kata-kata yang tidak bermakna, seperti orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka Allah akan mengabulkan permintaan mereka kerana doa mereka itu panjang. Ini ketika berdoa, jangan curah-curahkan. Bila Yesus kata ni, bila kamu berdoa, apakah maknanya? Kadang-kadang kita sampai doa yang panjang. Kadang-kadang apa yang kita harus buat ialah kita hanya duduk di hadirat Allah. Kita tak payah cakap apa-apa. Selalu kita diajar, doa itu kita cakap dengan Tuhan. Oleh itu, setiap kali bila kita berlutut atau bila dijemput untuk berdoa, kita hanya buat permintaan. Kita yang bercakap. Itu bukan doa. Itu satu aspek doa saja. Tapi doa itu ialah bila kita belajar untuk duduk di hadirat Tuhan dan kita suruh Tuhan, kamu cakaplah. Kita akan lihat satu Samuel. Mari akan baca untuk kamu. Ini dari kehidupan Samuel. Samuel itu seorang budak yang kecil. 1 Samuel 3:10. Okey, mari akan baca untuk kamu. Kemudian Tuhan datang dan berdiri di tempat itu serta memanggil lagi, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar." Dia kata, berfirmanlah Tuhan, cakaplah Tuhan, dan saya akan dengar. Saya tak mau cakap apa-apa. Tuhan, saya tak nak tanya mengapa kamu datang ke sini. Saya tak nak bagi tahu permintaan. Tuhan, kamu cakap dan saya akan dengar. Itu Samuel, doa Samuel. Itu satu aspek yang paling penting. Itu adalah satu kelemahan kita bila kita berdoa. Kita hanya berdoa, kita cakap saja. Kadang-kadang Tuhan kata, "Diamlah. Saya nak cakap." Tapi kita kata, "Saya terlalu sibuk Tuhan. Saya nak pergi ke gereja. Saya tak ada masa untuk dengar apa Tuhan nak cakap kepada saya." So, kita semua pun sibuk, kan? Sampai sekarang lah, puji Tuhan. Kita ada MCO, kita terpaksa duduk di rumah. Kita boleh ambil masa untuk duduk di hadirat Tuhan dan kita boleh kata, "Tuhan,
berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan. Dan Tuhan akan cakap kepada kita. Kita baca dalam Mazmur. Tolong buka ke Mazmur. Hari akan baca untuk kamu. Mazmur 45. Mazmur 46, 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah, aku Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Aku akan dimuliakan di bumi ini. Ini satu versi Borneo. Ini versi Borneo. Mari akan baca dari Alkitab yang kita selalu guna dalam gereja. Mazmur 46. Tapi ayat sikit bezalah. Mari akan baca. Di sini ayat 11. Dia berfirman, berhentilah berperang. Ketahuilah bahawa aku ini Allah. Versi Borneo dia kata ni ya. Diamlah. Ini yang kita diamlah. Dalam bahasa English kita, be still and know that I'm God. Berdiam dan ketahuilah aku Allah. Dan di sini dia berfirman, berhentilah berperang. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada terlalu banyak perkara yang kita nak selesaikan. Kadang-kadang kita sebelum kita bangun pun kita sudah penuh dengan apa yang saya harus buat hari ini. Macam mana saya nak selesaikan masalah ini? Macam mana saya nak selesaikan masalah itu? Macam warfield. Padang berperangan. Medan berperangan. Mereka, penuh. Macam-macam yang berlaku sampai kita pun tak ada damai. Tapi Yesus berkata, di sini kita baca dalam Mazmur, berdiamlah. Dan dia kata ni, dan ketahuilah aku Allah. Oleh itu, bila saya datang untuk berdoa, saya berdiam. Dan fokus saya bukan ke atas masalah-masalah saya. Peperangan yang berlaku dalam minda saya. Fokus saya ialah di atas Allah. Itu yang dia tulis di sini ya. Akulah Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Ini kita rasa Tuhan. Saya berdiam di hadirat kamu. Sebab kamulah Allah. Kamulah Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Kamulah Allah yang maha berkuasa. Tak ada masalah yang lebih besar daripada kamu. Saya percaya kamu boleh selesaikan masalah saya ini. Berdiam. Dan Tuhan akan bercakap dengan kita. Kita baca dalam satu Raja-Raja. Di sini kita baca 19, satu Raja-Raja 19. Ayat 12. Selepas itu api datang. Sekarang ini tentang Elijah. Dia telah mengkalahkan nabi-nabi Baal. Dan dia telah lari dari Raja Ahab dan Jezebel. Dan sekarang dia ada Yesus Allah datang untuk jumpa dia. Selepas itu api datang, tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam api itu. Kemudian suasana menjadi senyap. Tengok, suasana jadi senyap. Lalu terdengar suatu suara yang lembut bagikan bisikan. Tengok. Sebelum itu kita baca, Pari akan nak baca dari ayat 11. Tuhan berfirman kepadanya, keluarlah dari gua itu dan berdirilah di hadapanku di puncak gunung.
Kemudian Tuhan lalu di sana angin ribut yang membelah gunung dan memecah bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam angin ribut itu. Setelah angin ribut itu berhenti, gempa berlaku. Tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam gempa itu. Seperti yang Pari baca, lalu terdengar suatu suara yang lembut bagaikan bisikan. Oleh itu, bila kita datang ke hadirat Tuhan, kita mesti belajar untuk berdiam. Itu satu aspek yang sangat penting. Kalau kamu nak dengar suara Tuhan. Dan setiap hari kita mesti berdoa nak kata, Tuhan, saya duduk di hadirat Tuhan. Tuhan, saya nak tahu apa yang Tuhan nak cakap kepada saya. Sebelum kita boleh keluarkan permintaan kita, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlu. Tapi kita mesti belajar untuk berduduk, berdiam di hadirat Tuhan. Ini memang susah. Ini kita semua pun terlalu sibuk. Kita selalu pun sibuk. Ini bila saya sediakan khotbah untuk minggu akan datang. Macam mana Tuhan kata ni, kamu ni memang sibuk. Betul. Sebagai seorang padri, ada mesyuarat lah, ada macam-macam aktiviti. Penuh. Setiap minggu penuh. Dan kadang-kadang sampai ujung tahun sudah ada retreat lah, ada meeting sana lah, ada perkahwinan lah. Kita pun, padri pun terlalu sibuk. Diary padri pun dah terlalu penuh. Tapi Tuhan kata, anak, tolong bagi diary kamu kepada saya. Saya pun telah serahkan diary Tuhan kepada diary saya kepada Tuhan. Dan Tuhan telah ambil diary padri. Dan dia telah bagi saya satu diary yang baru. Tahu apa diary itu? Dia telah bagi saya Alkitab. Dia kata, inilah diary saya. Inilah rencana saya untuk kamu. Ikutlah. Dan kamu akan diberkati. Memang. Tuhan sudah ada, kita baca dalam Jeremiah. Tuhan ada satu rancangan yang baik untuk kita. Tapi kita nak buat rancangan diri sendiri. Kita sibuk lari sana, lari sini. Sampai kita tak ada masa untuk duduk di hadapan Tuhan. Tak ada masa untuk terdengar. Kita baca. Wah, Tuhan ada rancangan yang besar. Tapi kita tak ada masa untuk ikut rancangan dia. Kita buat rancangan diri sendiri. Tuhan kata, ini letakkan, ini buanglah, ini diary kamu, ikut diary saya. Alkitab. Oleh itu, saya harap, ini masa MCO. Ini kita dipaksa lah, kita tak ada pilihan, bukan? Tapi ini adalah satu berkat. Tuhan nak ajar kita sesuatu. Apakah yang perlu untuk kehidupan ini? Itu Tuhan kata, apa yang perlu untuk kehidupan kamu? Jadi kamu tak payah sibuk lari sana, lari sini. Tuhan telah memberi kita masa untuk duduk di hadirat dia. Dan untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin kamu pun nak dengar bunyi burung-burung. Wah, sekarang Pari boleh duduk di luar. Boleh dengar ni macam-macam burung. Wah, mereka nyanyi. Macam mereka nyanyi pujian kepada Tuhan. Tapi dulu banyak kereta. Macam-macam bunyi. Ada bunyi kereta lah, ada bunyi telefon lah. Lari sana, lari sini. Sekarang boleh duduk dan dengar lagu-lagu yang dinyanyi oleh ciptaan Allah. Oleh itu saya menggalakkan kamu untuk duduk di hadirat Tuhan. Itu adalah satu aspek yang sangat mustahak, penting. Duduk di hadirat Tuhan dan kata Tuhan, cakaplah dan hamba akan dengar.
Itu aspek yang sangat penting dalam disiplin doa. Kita akan lihat tentang doa minggu ini ya. Kamu terus bacalah. Ini ajaran Yesus dari atas bukit. Berdoa. Jangan bagi alasan. Berlutut dan berdoa. Bila kita berlutut, ini satu posture. Kita bagi tahu saya sedang merendahkan saya ke hadapan Tuhan. Kata Tuhan, saya sedang duduk, Tuhan berfirman, saya akan dengar. Berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.